Daerah Tutong. Ya, bersama dengan rakan tugas Nur Adina Muhammad Nasran. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar Adina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umu dan juga Sarina. Selamat pagi dan alhamdulillah, ya, saya dalam keadaan yang baik hari ini. Bagaimana pula dengan Umu dan Sarina, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, kami seperti sihat dapat walafiat. dilihat. Benar sekali ya. Kita mengharapkan keadaan cuaca di Pekan Tutong juga cerah hendaknya seperti yang dikabarkan oleh rakan di daerah Belait. Di Kuala Belait cuaca cerah pada pagi ini. Bagaimana Adina? Baik, sama seperti daerah Belait juga, cuaca di daerah Tutong memang sangat cerah pada pagi ini. Maaf ya. Dan itulah kita harapkan semoga dengan cuaca yang cerah ini kita pun akan semakin bersemangat dan juga ceria dalam menjalankan apa juga urusan kita ini dan juga apa juga tugasan kita yang hendak kita laksanakan, insya-Allah. Betul. Mendangkan seperti yang Adina cakapkan tadi, cuaca pada hari ini mengizinkan untuk kita ni sama-sama juga masih kita ni menyambut bulan Syawal di bulan yang mulia ini. Tapi ingin juga kami bertanyakan kepada Adina mengenai dengan resolusi ataupun kesimpulan daripada dapatan di bulan Syawal, memandangkan tidak lagi lama bulan Syawal ini semakin meninggalkan kita. Jadi mungkin Dina dapat mengongsikan sedikit sebanyak mengenai dengan dapatan bulan Syawal pada tahun ini. Silakan. Ya, baik, bagi saya secara peribadi dapatan bulan Syawal tahun ini adalah mengajar banyak ya erti nilai kebersamaan, nilai kesyukuran, nilai kemaafan dan juga nilai dalam menjaga hubungan baik sesama kita ya. Dan antara yang mungkin yang paling perlu kita hargai adalah kenangan ataupun momen dalam kita ni masih lagi diberikan kesempatan dan juga peluang untuk berkunjung hadir ke rumah keluarga, sahabat, saudara mara dan juga jiran tetangga. Dan itulah kita harapkan juga semoga bulan Syawal kita akan terus istiqomah juga selepas ini dalam berbuat kebaikan dan juga dalam menjaga antara hubungan baik sesama kita, insya-Allah. Benar Betul. sekali ya. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Jadi kita ni sama-sama perlu juga mengekalkan silaturahim agar kita ni lebih punya sifat bermaaf-maafan sesama dengan insan kita ni lah, agar hati kita ni itu sentiasa tenang dan dapat meneruskanlah hidup-hidup kita ni dengan lebih tenang, lancar dalam keredaan. Betul ya, ketenangan itu merupakan satu anugerah juga sebenarnya. Ini yang kita mahukan, ketenangan dalam beribadah dan juga menjalani kehidupan kita ni di muka bumi ini, Adina. Baik, kita akan serahkan saya dulu untuk Adina berkongsi bahan dari daerah Tutong. Silakan. Ya, baik, terima kasih Sarina dan juga Umu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat Auda. Alhamdulillah kita kembali dalam rancangan Rampai Pagi, lintas langsung dari daerah Tutong, Inspirasi Pagi Auda, dan kita bersama untuk edisinya hari ini, hari Jumaat 17 April 2026 Masihi. Dan Auda seperti biasa dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan kepada Auda beberapa info semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong, di mana telah pun berlangsung dan juga masih lagi berlangsung ya, iaitu acara Tutong Buzz, jualan makanan dan juga minuman, dan akan diadakan di kawasan letak kereta bangunan Kompleks Cempaka Bersaudara Pekan Tutong. Hari ini hari Jumaat akan bermula pada jam 2 petang hingga 10 malam, dan pada hari Sabtu dan juga Ahad akan bermula pada jam 11 pagi hingga 10 malam, dan Tutong Buzz ini Auda akan berlangsung sehingga 19 April 2026 Masihi. Manakala makluman yang seterusnya juga Auda, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong akan menganjurkan dua bengkel, iaitu Bengkel Asas Memanik pada 22 dan juga 23 April 2026 dan Bengkel Ukiran Laser pada 25 April 2026, di mana kedua-dua bengkel ini akan diadakan di Pusat Belia Daerah Tutong dan akan bermula pada jam 8 pagi hingga 4 petang, dan Auda pendaftaran masih lagi dibukakan sehingga 20 April 2026. Jadi bagi Auda yang berminat untuk mengikuti bengkel ini, Auda bolehlah terus scan kod QR yang tertera dalam poster. Boleh Auda dapati melalui laman media sosial Instagram Youth Centre Tutong
ataupun anda bolehlah terus menghubungi ke talian 890-9451. Saya ulangi, 890-9451. Dan itulah antara dua info semasa yang boleh kami kongsikan bersama untuk pagi ini, dan untuk seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Untuk itu, mari kita terus saksikan bersama. Warisan budaya lisan adalah nadi yang mengalir dalam setiap kehidupan masyarakat, menyimpan cerita, nilai dan tradisi yang membentuk jati diri generasi terdahulu. Di kampung Bang Nukat Lamunin, tinggal seorang warga emas, Pak Cik Haji Sisenayan, berusia pertengahan 70-an, yang menjadi penjaga khazanah tersebut. Dengan penuh kesabaran, beliau berkongsi ilmu dan pengalaman untuk menghidupkan semula memori dan amalan tradisi yang hampir terlupakan. Setiap perkataan dan setiap perkongsian pengalaman dari beliau bukan hanya sekadar pengajaran, tetapi juga jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi masa kini. Pentingnya adalah pertama sekali untuk mengenalkan kepada generasi-generasi baru, terutama sekali anak-anak muda, yang mana warisan itu mungkin diorang belum mengenali dan belum mengetahui apa yang generasi-generasi lama dulu gunakan, dan untuk diorang ini mestilah diketengahkan untuk mempelajari segala warisan-warisan dulunya. Okey, berkenaan dengan apa yang perlu terutama sekali sebagaimana yang dikehendaki, yang perlu diketahui oleh para budak sekalian ini adalah daripada permainan-permainan tradisi, daripada harba-harba, dan juga daripada segi kebudayaan, dan juga kepada waris-waris yang perlu dikenalkan kepada generasi semuda. Beliau yang merupakan jalur daripada Puak Kedayan berusaha untuk merekod dan menyebarkan pengetahuan yang dimilikinya sebagai suatu langkah penting dalam memastikan kesinambungan budaya. Ia bukan sekadar penghimpunan fakta, tetapi titian yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, di mana pengalaman dan kebijaksanaan lama boleh menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi generasi baru. Kehadiran beliau mengingatkan bahawa warga emas adalah penjaga warisan yang tidak ternilai, yang mampu menyemai rasa hormat dan cinta terhadap identiti serta tradisi masyarakat. Yang pentingnya adalah untuk menyatukan sama sekali dengan mengadakan macam-macam cara, terutama sekali membuat perhimpunan ataupun membuat seperti sukan dan sebagainya tu. Jadi daripada sana kita ni akan dapat menyalurkan apa yang kita ni alami untuk pengalaman orang-orang muda. Cabaran yang pertama sekali, kadang-kadang orang muda ni dah berapa mengetahui dan dah berminatlah untuk mengetahui segala apa yang kita ni ada selama ni, dan juga kemungkinan orang-orang muda masa ni mempunyai aktiviti-aktiviti yang lain, terutama sekali apa yang kita ni ketahui mempunyai kemudahan-kemudahan seperti telefon dan video-video dan sebagainya tu. Selain menjadi penjaga warisan budaya lisan, beliau juga mempunyai pengetahuan dalam bidang herba kampung, pengetahuan mendalam tentang pelbagai jenis tumbuhan, akar, daun dan bunga yang digunakan secara tradisional, amat berguna untuk menjaga kesihatan
dan kesejahteraan melalui kaedah alami. Setiap herba yang dikenalinya mencerminkan kebijaksanaan nenek moyang dalam memanfaatkan alam sekitar secara berimbang. Pak Cik Haji Sisa turut mengajar generasi muda tentang cara penyediaan herba agar manfaatnya dapat diperoleh sepenuhnya. Kemahiran ini menjadikan warisan ilmu, khususnya herba kampung, sebagai satu nadi kehidupan yang berharga untuk diwarisi. Peranan warga emas Mekale salah satu daripadanya adalah yang perlu kita ni buat untuk memahamkan kepada generasi muda pada masa ni, dengan adanya kita ni mengenalkan kepada diorang, dan juga yang pentingnya kalau sekiranya muda-muda ni mesti ada kita ni memberi pengalaman-pengalaman yang baru untuk diorang lah. Kalau sekiranya ilmu ataupun pengetahuan yang ada pada orang-orang veteran ataupun orang yang berpengalaman, makanya kalau dia orang menerima lebih baik, pasalnya segala pengalaman orang-orang tua dulu itu akan dapat disambung dan akan dapat digunakan pada masa akan datang. Melalui setiap perkongsian ilmu, cerita, pengalaman dari beliau, usaha Pak Cik Haji Sisenayan umpama cahaya yang menerangi lorong-lorong memori masyarakat lama, memastikan warisan budaya dan pengetahuan tradisional tidak hilang di telan masa. Beliau tidak hanya sekadar bercerita kosong tentang masa lampau, tetapi menenun semula jalinan identiti, nilai dan kebijaksanaan nenek moyang terdahulu ke dalam ingatan generasi kini, menjadikan setiap cerita dan amalan sebagai jambatan hidup antara masa lalu dan masa depan.